بالعالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى صراط مستقيم بهداية القرآن العظيم والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين وإمام المرشدين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأنصاره وأهل بيته أجمعين. وقال الله تعالى في كتابه العزيز: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Alhamdulillah yang dihormati kepada semua tetamu-tetamu Allah, ya, terutama yang berusaha, yang gigih, ya, saudara kita saban tahun. Saya tengok Tuan Haji inilah yang paling awal sampai dan yang paling akhir balik. Dah ditakdirkan macam tu. Pada hari ini Ramadan pertama, kita ada masa 45 minit. Saya dah sampai tunggu dalam kereta. Saya tanya para malaikat, malaikat kata dia orang on the way. Baik saudara, kita ini wallahu yakhruju min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Ayat tadi yang saya baca dalam surah Al-Baqarah pun la'allakum tashkurun wa la'allakum tashkurun, ya, ini pun tashkurun. Allah menjadikan kita sebagai manusia dengan perintah dan larangannya tidak lain supaya dia dapat melihat. Artinya Allah nak kenal di antara kita siapakah yang paling bersyukur. Puasa ini tujuannya untuk mendidik kita boleh bersyukur. Di dalam tarbiyah Ramadan ialah sekali, kalau ikut ayat Al-Quran tadi, Allah telah mengeluh, kita tak tahu. La ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah jadikan pendengaran, penglihatan dan juga hati. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Di dalam tempoh Ramadan ini, sekurang-kurangnya kita panca indera yang utama mesti dijaga. Pengajaran yang kita dapat dari Ramadan ialah nak jaga anggota ini supaya dia ikut baik dengan Allah Azza wa Jalla. Allah dah sediakan baik. Bila masuk saja bulan Ramadan, dia nak tengok niat kita menggunakan mata, absar. Kita nak tengok apa? Kita soal diri kita. Ini pengajaran dia. Adakah nak tengok sama seperti dulu ataupun nak tengok yang lain-lain? Kita nak tengok matahari, nak tengok bulan,
nak tengok apa nama cakrawala, ataupun apakah perkara yang mata di bulan Ramadan ini perlu tengok. Kejadian alam, kehebatan Allah Azza wa Jalla. Jadi kita ni sebagai manusia yang ada hati ni, yang Allah kata la'allakum tashkurun, aku nak bersyukur dengan wujudnya mata ni, penglihatan ini. Ada orang ada mata tak ada penglihatan, kita ada mata ada penglihatan. Maka Allah tanya kita, di bulan Ramadan ini kita nak gunakan mata ni untuk melihat Al-Quran. Artinya kita mulakan dengan mengajar manusia membuka Al-Quran. Dengan sebab itu dia kata Ar-Rahman 'allamal Quran khalaqal insan 'allamahul bayan. Al-Quran. Yang kedua, selepas mata, yang ini penglihatan, Allah nyatakan iaitu telinga. As-sam'a wal absar. As-sam'a pendengaran. Apa yang kita nak dengar bulan Ramadan ni? Nak dengar lagu aja ke? Nak dengar percakapan yang tak berfaedah? Ataupun nak mendengar perkara yang boleh mendekatkan takwa kita kepada Allah? Kerana apa? Setelah 8 anggota ini disebut oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian kita boleh memanfaatkan dia dengan betul di bulan Ramadan, dia punya kesudahan, ya, natijahnya ialah takwa. Lebih takwa daripada orang lain. Allah ni tengok hati. Ayat 3. Ya. Litaqwa lahum maghfiratun wa ajrun azim. Dan mereka-mereka yang merendahkan suara. Ini tarbiyah Ramadan. Merendahkan suara di sisi Rasulullah. Sekarang Rasulullah dah tak ada. Yang hanya ada pewaris Nabi. Artinya para ulama itu pewaris Nabi. Dan mereka-mereka yang Nabi telah ajarkan kita dulu supaya kita hormati. Merendahkan suara ni artinya menghormati. Ibu bapa kita cakap rendah suara, guru-guru kita cakap rendah suara, ketua kita cakap rendah suara, ketua cakap dengan kita, orang bawahannya pun rendah suara. Setiap orang kita cakap dengan anak-anak, jangan menengking-nengking, kita cakap dengan rendah suara. Lebih-lebih lagi di bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Orang Arab, kalau bulan Ramadan ini, dia kata, Ramadan, Nabi sendiri sebutkan, Atakum Ramadan Syahrum Mubarakum. Nanti datang bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkatan. Kemudian orang-orang Arab tu dia akan mengucap Ramadan Karim. Kemudian dijawab oleh orang-orang tu Allahu Akram. Kerana apa? Ramadan Karim dengan Al-Quranul Karim berpisah tiada. Cuma kita tak tahu Haji Karim. Haji Karim kadang-kadang dia ada tinggal juga Quran pun. Kalaupun bulan Ramadan masih lagi kita mencari siang-siang ni Rojak Karim. Tu teruklah. Jadi kita berpisah dengan Rojak Karim. Tak apa. Tapi dengan Al-Quranul Karim ketika Ramadan Karim kita jaga. Baik, kita balik pada rendah suara tadi. Jadi orang-orang yang merendahkan suara cakap dengan sahabat pejabat, sajamaah, jiran, kawan-kawan, semua cakap dengan suara yang rendah. Berhimah. Ini anjuran Al-Quran. Allah kata, Ulaika alladzina imtahanallahu qulubahum litaqwa. Inilah hati-hati yang telah Allah bersihkan. Dia ada dua makna di situ. Imtihan makna biasa ujian, exam, test. Imtihan itu makna ujian, ya.
Tapi dalam makna yang lain, satu lagi dipanggil suci. Allah sucikan hati orang-orang ini. Kerana apa? Cakap rendah suara elok, sedap kita berurusan dengan dia. Jadi Allah sendiri mengakui, ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum. Aku yang bersihkan hati mereka. Tujuan li taqwa. Kerana apa? Untuk takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ganjarannya lahum maghfiratun wa ajrun azim. Bagi mereka keampunan, kemudian ganjarannya jannah. Ini pengajaran di bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan yang masih menengking orang, masih marah orang, parking marah, ya, masuk pejabat marah, suruh buat itu ini marah, bagi jawab telefon pun marah. Kita tanya, mas, awak tak pakai ke? Pun marah. Jadi semuanya dengan cengih. Tak ada. Orang yang cengih ni iblis. Lebih-lebih lagi kalau dia bercakap pinggang. Iblis yang bercakap pinggang. Iblis ini mula-mula turun, pijak aja bumi, cakap pinggang. Dulu saya dah cakap kat sini dah. Okey. Selepas telinga, iaitu pendengaran, kemudian penglihatan, hati tadi, Allah bersihkan. Jadi Allah nak tengok bulan Ramadan ni, hati siapa paling bersih? Hati siapa? Kita datang ni tadi ni, Allah tak tengok naik kereta ke, jalan kaki ke, naik motosikal ke. Allah tak tanya. Pakai kot ke, pakai jaket ke, pakai baju kurung ke, pakai tudung bawal ke, tudung tengiri ke, tudung senangin ke. Tak. Tapi Allah nak tengok qulubikum. Innallaha yanzuru ila qulubikum wa niyatikum wa a'malikum. Allah nak tengok siapa yang datang ini kerana Allah. Siapa yang keluar dari rumah pagi tadi kerana Allah. Cari rezeki kerana aku. Mendirikan sembahyang dah tentu kerana aku. Puasa dah tentu kerana aku. Kerana puasa itu aku yang memberi ganjarannya. Tapi hal-hal yang berkaitan dengan penghidupan ni, siapa di antara kita yang sandarkan perbuatannya kepada dia, kepada Allah? Ini yang dia nak tengok. Inilah bulan Ramadan nak tunjuk kat kita. Habis, kita baru jaga 3, iaitu pendengaran, telinga, kemudian penglihatan mata, kemudian hati. Mulut. Bulan Ramadan suruh jaga mulut. Mulut ni nak cakap apa? Kita tanya mulut kita ni. Mulut, bulan Ramadan ni kau nak tengok apa? Bulan Ramadan ni kau nak dengar apa? Bulan Ramadan hati kau nak ingat apa? Sekarang mulut kau nak cakap apa? Kau nak makan apa? Adakah masih macam biasa? Nak makan, nak cakap tu tak ada perubahan. Bulan Ramadan, bulan mulia, kena tukar. Kena tukar. Hari raya kita tak pakai baju biasa. Kita kena tukar. Pakai baju cantik-cantik. Pakai kasut, bukan kasut biasa. Kasut baru cantik-cantik. Songkok baru cantik-cantik. Brush baru cantik-cantik. Kerana apa? Hari raya. Ni bulan Ramadan, bulan yang Allah muliakan. Banyak pahala Allah nak beri, maka kita kena tanya mulut kita. Mulut, kau nak cakap apa hari ini? Jumpa, katalah Rahimah, Ali nak bertemu dengan Hasan, macam mana? Haji Zahir nak jumpa dengan orang ni, nak cakap macam mana? Dia mesti ada. Mesti berbeza daripada bulan Sya'ban, bulan-bulan Rajab, bulan Syawal. Bulan Syawal boleh isi makan aja. Pagi makan, petang makan, jalan rumah baru berlangkah makan. Makan aja. Tu Syawal. Ni Ramadan puasa. Jadi, okey, lepas mulut kita tanya perut. Perut nak isi apa? Kita kata, aku nak tengok Nabi macam mana.
Mulut kata kat perut, tengok Nabi makan apa bulan Ramadan. Macam mana perut Nabi bulan Ramadan. Tengok perut Nabi ataupun sahabat Nabi, isteri Nabi macam mana bulan Ramadan. Oh, rupanya isteri Nabi bulan Ramadan kosong. Artinya sedikit makannya. Habis mulut buat apa? Banyak zikirnya, banyak lafaz-lafaz Allah, banyak lafaz-lafaz kalam-kalam Al-Quran, banyak selawat. Oh, rupanya macam ini. Jadi bulan Ramadan mulut tukar. Daripada menyuap pukul 7 menyuap, pukul 9 menyuap, pukul 12.45 menyuap, pukul 4 petang menyuap, pukul berapa lagi? Selagi tak pejam mata menyuap. Itu bulan lain. Jadi bulan ini tukar. Sahur je makan dengan buka. 2 waktu je, iftar dengan sahur. Ni 2 masa. Lain semua mulut aku tukar. Maknanya perkara-perkara yang baik, benda-benda yang mendatangkan takwa kepada Allah, iaitu banyak membaca Al-Quran umpamanya, mengulang. Makna kita baca je, tak payah tengok Quran. Kita baca, banyak selawat, banyak bertasbih, banyak apa. Ini Ramadan. Kalau kita serupa juga, tak jadilah. Itu mulut. Dah 5 dah. Daripada telinga, mata, hati, mulut, perut. Saudara, kemudian tanya tangan pula. Tangan. Kau nak buat apa tangan bulan Ramadan ni? Nak buat kerja macam dulu ke? Nak ambil benda daripada bawah meja macam ni? Tak mahu kan? Ni ambil daripada bawah meja ni. Dekat sini tak adalah. Dekat tempat lain. Tangan ni takkan nak buat benda salah lagi. Nak sign benda yang salah, nak tulis benda yang salah, nak WhatsApp benda yang salah. Ini dulu aku ni WhatsApp bukan main lagi, bukan sedap WhatsApp mengata orang. FB ni meletup-letup. Bahasa FB ni, ya Allah, tak ada dalam dunia. Macam-macam. Takkan tangan ini nak print macam tu. Ni Ramadan. Kena tanya. Tengok tangan Rasulullah. Masa Nabi tak ada handphone. Ia memang tak ada handphone. Tengok Rasulullah, tangan ini membimbing manusia ke jalan yang betul, yang lebih baik. Kemudian yang pertama sekali, tangan ini rupa Nabi-nya terbuka kepada fuqara wa masakin. Jadi tangan kita bulan Ramadan ini bukan pilih buah kurma aja, bukan pilih kuih aja Kak Jahoy. Kan petangkan tangan ini, pilih. Tak apalah pilih, tapi ada ketikanya tu dia juga tangan ini yang menghudur. Kita dengar Nabi kata al-yadul ulya khairum minayadi sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Artinya memberi. Kata Harmantino, memberilah. Tangan kanan memberi kan, tangan kiri tak tahu. Kenal Harmantino? Tu dengan lagu dia tu, tangan kanan memberi. Jadi tangan kanan kita di bulan Ramadan memberi. Beri kepada siapa? Nombor 1 bagi ahli keluarga yang dekat dengan kita, yang susah, lahir dari perut yang sama. Kalau tak mak kita, nenek kita. Kalau tak nenek kita, onyang kita. Satu onyang, tapi nasib berbeza-beza. Kita untung, kita senang sikit. Kita dapat duduk di Shah Alam, dapat kerja di Shah Alam, kerja tempat yang dingin. Ada orang kerja di tempat panas. Kita cari rezeki pakai pen, duduk tekan-tekan aja, dapat duit. Duduk macam ni, pegang titit, dapat duit. Pegang angkat telefon, dapat duit. Ada orang tak boleh, kena pergi tengah panas tu, hayun cangkul, bawa backhoe, bawa apa semua, bawa peluk-peluk, luka lagi, panas lagi. Nasib tak sama. Begini takdir. Jadi kita ni syukur. Itu Allah pesan.
Siapa syukur? Dalam surah Ibrahim, ramai ustaz-ustaz membacakannya. Di ayat 7, semua orang ingat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Cukup popular ayat itu, saudara. Kalau kamu syukur, Allah kata definitely aku akan tambah, aku akan tambah, aku akan tambah. Tapi kalau kamu kufur, ingat azab aku pedih. Jadi Allah nak tengok, dapat kerja macam ini, syukur ke kita? Kerja senang macam ini, kerja yang cukup senang. Jadi kita ni nak ponting tak tangan ini bulan Ramadan. Ni bulan Ramadan ni yang kerja tangan kita kan. Buat itu, buat ini dekat pejabat, semua tangan punya kerja. Susun itu, susun ini, arrange itu, arrange ini, tangan. Nak ponting ke tangan ini. Ni Ramadan. Maka tanya tangan, hey tangan, ini bulan Ramadan. So kena buat kerja yang betul. Work smart. Kerja yang betul. Dulu ya work hard, macam orang yang kat ladang tu work hard. Sekarang kita dekat pejabat work smart. Habis. Dah tanya tangan, ya, kita tanya kaki pula. Kaki nak bawa aku ke mana? Nak berjalan ke mana? Kita pun jawab, mestilah Ramadan pergi masjid. First day, yes, pergi masjid Tuan Haji. Second day, yes, masjid. Lepas 15 kita tanya kaki, where are you going? Kan patut pergi masjid. Ni nak cari baju raya pula. Kaki dah. Dulu janji bulan Ramadan bawa badan, bawa telinga, bawa mata semua pergi masjid. Tapi rupanya sampai kunut aja. Dah 15 dah. Dulu janji pergi masjid. Kita tanya dia, masjid tarawih? Ya, tarawih. Kaki akan janji betul. Habis boleh berdiri tarawih? Boleh. 20 rakaat? Boleh. Tapi bila sampai masjid sembahyang, ya, malam pertama boleh 20. Kaki janji. Ni kita dah tanya kaki kita ni. Aku janji. Kita nak dapat tarbiyah Ramadan. Jadi kita tanya kaki. Kaki kata okey, boleh. 20 rakaat, okey, no problem, aku muda lagi. Malam 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh, 4, 5, 6, 7. Ada kawan pula. Kau sembahyang berapa rakaat? 20. 8 kita keluar lah. Kita ngeteh, kata dia. Dah. Mula ponting dah. 8. Besok malam dah syok 8. Dia kata, alah Nabi pun buat 8. Dia kata, apa nak ikut masjid negeri 20? Kaki dah ke kona dah. Elok-elok 12 rakaat kita tunggu lagi. Kaki kita tunggu. Tapi kerana tadi dah keluar dah. Ini. Jadi kita tak jaga indera kita. Siang dah pergi kerja, malam tu yang kita nak minta, hey kaki, ya, malam nanti lepas isyak, ya, isyak 4 rakaat, sebelumnya 2 rakaat, sesudahnya 2 rakaat, kemudian ada 20 rakaat, 3 witir. Kan banyak tu, lumayan pahalanya insya-Allah. Tapi kerana pujukan kawan gedebak-gedebuk, 8 rakaat calo. Besok malam calo sampai malam 15, 16, malam lagi Lailatul Qadar dah dekat. Malam tulah nak pergi. Sana kata murah, sana kata murah, sana kata murah. Last year tak sempat kerana semua kena PKP, kena lockdown. Tahun ini boleh keluar, kita pun keluar dah. Kaki kita ni tadi sepatutnya di bulan Ramadan tapak-tapaknya menuju ke rumah Allah, ya. Tapi habis masa di dalam gedung-gedung pakaian dan sebagainya. Saudara, kita jawab sendiri, ialah raya ndak juga, puasa juga. Saudara, inilah ruginya kita, silapnya kita, ya. Kerana bulan yang penuh kerahmatan,
Nabi kata atakum Ramadan syahrun mubarakum. Dia kata datang kepada kamu nanti bulan Ramadan saudara-saudara. Kemudian syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkatan ni, 30 hari je ni ataupun 29 hari. Bulan ni aja. Kemudian bulan ini saja ada Lailatul Qadar, bulan ini saja ada tarawih. Rajin macam mana pun bulan depan dah tak ada dah. Katalah ada orang ni 9 tak kat sini? Tak ada. Katalah ada 2-3 orang nak sembahyang tarawih, Tuan Haji nak ikut. Gila apa orang? Tarawih bulan Syawal. Ini ada puasa 6 ni kita tarawih lah. Tak ada lagi dah. Puasa 6 ada sunat, tapi tarawih dah tak ada. Tarawih hanya ada pada bulan Ramadan. Maka dengan sebab itu kita jaga telinga, mata, kaki, tangan, semua jaga. Saudara. Baik. Saya tengok jam. Dah 1.40. Pukul 2 kena berhenti. Kan? Jadi kita jaga hati. Ulaikal ladzina amtahanallahu qulubahum litaqwa. Ya. Kemudian lahum maghfiratun wa ajrun azim. Ya. Inilah orang-orang yang dah dibersihkan hatinya. Kalau tuan-tuan terasa belum dibersihkan lagi hatinya, mulakanlah dengan lidah kita, mulut kita ni bercakap dengan suara yang rendah dengan anak, dengan jiran, dengan kawan, dengan siapa saja. Dan boleh kita rendahkan suara elok, insya-Allah hati kita dibersih. Allah kata imtahanallah, Allah sendiri yang membersihkannya. Bukan Allah uji. Allah dah beri ujian macam-macam dah. Datang di bulan Ramadan ni sebagai ujian, dan Allah bersihkan hati kita, dan Allah beri ganjaran. Maka dengan sebab itu kita kena jaga daripada telinga, mata, mulut, perut. Kita balik pada cerita perut tadi. Perut kita nak isi apa bulan Ramadan ni? Isi korma lah, ajwa, apa lagi? Maryami lagi. Ni apa, Majidul kan? Apa lagi Kak Ajah? Kurma, buah apa? Air Zam-Zam. Semua bagus kan? Tapi tadi kita dah cerita, kita kena tanya perut Nabi bulan Ramadan macam mana? Perut isteri Nabi macam mana bulan Ramadan? Jadi kita isilah ya. Semasa buka puasa ikutlah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita cek baik-baik bu ya, buah kurma tu. Beli yang ada di Shah Alam ataupun di mana-mana. Sekarang ni online pun ada. Tengok jangan sampai ada makhluk lain yang berada di dalam kurma tu. Tapi saya rasa kurma satu-satunya buah yang susah nak dihinggapi oleh ulat-ulat dan sebagainya, kecuali dah terlalu lama. Beberapa hari lepas saya buat pack untuk surah At-Taqwa. Seri tak ada, seri ada. Tak ada, dia balik kampung. Jadi kita isi ada ajwa, ya, kemudian ada apa, Maryami, kemudian ada Majidul, 3 tu. Satu botol 500 gram lebih kurang bagi untuk penduduk. Saudara, jadi kita jaga perut, isilah dengan makanan yang halalan tayyiban wa mubarakan fih. Isi makanan yang baik, yang sehat. Sebagai peringatan lagi sekali, kita makan buka puasa tu ya, kena kurma dengan air, yakni makanan ataupun benda yang tak disentuh oleh api. Perut kita ni nak sehat ya, seingat saya lah ya, kita makan benda seperti buah-buahan yang jusnya itu kurang asidnya.
InsyaAllah perut kita. Jangan kita makan benda yang macam, kalau kita kata ikan bakar ataupun ayam panggang tu, sate. Itu semua benda yang dibakar tu boleh makan, tapi ba'din, kemudian kita ubah, ya, supaya kita makan buah kurma dengan air. Semua ustaz-ustaz ni cakap sama je, tapi kadang-kadang dia buka pun tak ikut. Itu yang jadi masalah tu. Ya. Jadi kita sama-sama memperbetulkan diri, yang menyampaikan dengan yang mendengar. Kita macam saya menyampaikan, saya mesti rasa, maknanya dengan buah kurma, dengan air cukup. Kemudian kita sembahyang maghrib dulu. Kita kena ubah cara sembahyang maghrib yang dulu-dulu, cara lama kita. Kita apa yang ada kita bantai semua sampai 8-10 minit. Buka tadi 7.30, 7.23. Makan punya makan 8-10 minit. Maghrib belum sembahyang lagi. Isteri kita tanya, bang, dah pukul berapa tak sembahyang maghrib lagi? Kejap lagi. Teringat pula sang rokok, tadkhin, ad-dukhan. Kena dulu sebatang, baru nak sembahyang. Itu cara lama punya buka puasa. Sekarang ni tuan-tuan, ya, pengajaran agama ni dekat handphone ada, dekat pejabat ada. Dulu tak ada. Dulu pejabat ni kerja je, kilang kerja je. Sekarang kilang ustaz ada. Bukan saja kilang, bahkan penjara pun. Orang jadi tahfiz dalam penjara ada. Orang jadi tahfiz kerja kilang ada. Orang jadi tahfiz kerja pejabat ada. Kerana ada ustaz, ada ustazah. Jadi kita kena ubah. Sekarang ini kita makan sikit, kita sembahyang, kemudian tengok anak-anak. Dan satu perkara yang penting, sebelum berbuka puasa mesti kumpulkan anak-anak. Itu pasal Allah kata, ulaika alladzina amtahanallahu qulubahum littaqwa. Ya, aku dah bersihkan hati sucinya, kumpulkan anak-anak kita. Ada 4 orang cerita kisah. Kalau tak ada, ambil buku, bacakan buku tu, kisah Nabi ke, kisah puasa, kisah apa, nasihat. Lepas tu doa menunggu waktu berbuka puasa, iftar, sangat makbul. Dulu kita tak tahu. Mak kita tak tahu, duduk kat dapur lagi. Dapur masa tu dapur kayu, dapur gas baru-baru ni aja. Dapur minyak. Mak kita nak besarkan kita yang ada kat meja tu, kan? Sekarang tak ada. Bapa as a president duduk, mak dah siapkan semua. Okey. Kenapa kita nak buka ni je? Kurma dengan air je, makan tu dulu. Kita didik anak-anak kita berbuka puasa iftar Ramadan dengan buah kurma. Saudara, alah itu Nabi dia kata tempat dia banyak pokok kurma, kita tak ada. Tu dulu. Sekarang buah kurma bila-bila masa ada. Dekat ofis pun ada. Kadang-kadang saya percaya kawan-kawan kita berbekal bawa pergi kerja kurma. Kenapa? Takut balik jam, ya, air ada, buah kurma ada untuk berbuka puasa. Tang tu dia ikut Rasulullah kerana jam. Macam petang semalam. Kalau semalam puasa memang ramai buka kat jalan. Jadi saudara, kita ubah. Jadi sebelum berbuka, kumpulkan anak isteri, nasihat. Sang bapak-bapak doa. Nak cakap Melayu ke cakap Arab? Kalau boleh cakap Arab, ikut cakap Arab. Kalau tak boleh, bahasa Malaysia. Kadang-kadang anak-anak senyum, bapak doa, tergagap-gagap. Ini malu kita. As a father, mak tak baca doa, suruh mak kau baca doa ni, mana boleh kan? Bapak baca doa, bapak lah baca doa, kita baca. Jadi kena training. Duduk kat pejabat tu ada 2-3 kawan buat bengkel, training doa buka puasa. Saudara, jadi anak respect kita. Oi, bapak aku. Kalau tidak, malu kita. Bapak aku kau suruh baca doa, dia suruh mak aku baca, kata dia.
Iya, kata Habis mak kau baca. Mak aku baca lah, kata dia. Macam mana dia baca? Dia baca lah orang perempuan punya doa, kata dia. Kan kejadi jenaka anak-anak kita. Jadi sang bapa, ya, apa yang kita dapat daripada Ramadan bila buat perubahan, menghadap rezeki untuk buka puasa, baca doa. Tertinggal sekali-sekali wakilkan anak sulung. Kita buat kertas macam ini. Kita print. Tuan Haji ada. Ya, print doa kan, buat balik semua. Ini doa sirim ni. Khas. Ada cop sirim, memang qualified punya. Ini doa ada cop sirim. Memang bawa pergi mana pun lulus. Tu dia. Baik, seterusnya. Selepas telinga, mata, tangan, kaki, mulut, perut, saudara-saudara, yang akhir sekali ialah keseluruhan hidup kita ni. Bulan Ramadan nak apa? Ya, kita hendaklah bersihkan betul-betul. Bersihkan fizikal kita. Setiap hari keluar rumah tolong tulis, jangan lupa niat. Bukan niat puasa tu dah tentu lepas sahur tu. Niat keluar rumah di bulan Ramadan ini, langkah satu pahala. Ya. Kalau subuh sempat ke masjid, pergilah ke masjid. Kalau tak sempat, sembahyang dulu. Jangan berpuasa tinggal sembahyang. Ini saya minta maaf sangat mengingatkan ini. Baik di masjid, baik di mana-mana saja, selalu saya ulang ya, bahawasanya tak ada nas yang mengatakan puasa boleh tinggal sembahyang. Haram tetap haram. Jadi kalau kita berpuasa patuh kepada Allah, tapi bila kita tinggalkan sembahyang, engkar kepada Allah. Dulu lainlah. Dah lepas dah, kita dah taubat dah. Kita dah taubat. Kita ambil satu contoh ya, dalam kitab ni Mawsu'atul Ramadaniyah, iaitu supaya kita walladzina idza fa'alu fahisha, surah Ali Imran ayat 135. Kita ni dulu jahil. Dulu masa dekat kampus, masa dekat luar negeri, kita ni nakal. Mengakulah baik laki-laki, baik perempuan, tentang sembahyang ni. Masa kita kat Scotland, kita kat UK, kita kat US, kat Australia, dekat mana saja kita belajar dulu. Macam saya dekat Mesir, tempat memanglah sembahyang jaga, puasa jaga kerana kebetulan kat situ, subjek ni kat situ. Tapi kawan-kawan yang pergi, tapi Allah ini maha pengasih, maha penyayang. Engkau puasa kat sana, engkau tak sembahyang, balik grade, aku bagi kerja. Yang jadi bos, dapat jadi bos. Yang pergi luar negeri, walaupun tak sembahyang, walaupun kadang-kadang tak puasa, balik, Allah bagi jawatan. Pengarah itu, pengarah ini, gaji besar, rumah besar, kereta besar. Kadang-kadang termasuk isteri pun besar. Saudara, Allah tak hampa. Allah deliver. Kau pergi sana, kau tinggalkan ni, Allah diam bagi sampai balik dapat jawatan. Betul tuan? Ada yang balik tak dapat. Kalau fail tu dah salah dia lah tu. Yang tinggal sembahyang, yang tinggal puasa, itu dulu-dulu. Maka kita balik tengok surah Ali Imran. Apa ayatnya? Walladzina idza fa'alu ayat 145 bukan 35, 45. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Masa dulu-dulu dia kata, apabila dia melakukan fahisyah, perbuatan keji, ataupun zalim diri sendiri, dulu zaman jahiliah kita, kemudian ingat Allah. Sekarang ni dah balik, dah kerja, naik pangkat, umur naik, pencen lah dia. Habis dah. Office pun dah tak nak, balik, umur dah 60 tahun, okey. You pencen, dipanggil pencen, pensioner. Mana nak pergi dah pencen ni? Jumpa Haji Zahir. Ya, dia kata, jom kita pergi masjid surau. Oh,
Bila dah sampai masjid baru dia teringat zakarullah, baru dia ingat Allah. Dulu macam-macam, hip hop macam-macam. Sekarang ni dah ingat Allah. Dia pun fastaghfaru li zunubihim. Dia pun minta ampun, dulu dosa banyak. Allah bagi rezeki. Senang, kaya, rumah besar apa semua, jawatan tinggi, saving banyak. Tak ada sikit pun yang Allah tarik, tak ada. Allah. Lepas tu sekarang dia dah ingat Allah, barulah dia nak menafikan, dia istighfar banyak-banyak, dia minta ampun banyak-banyak dengan Allah Azza wa Jalla. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Tak ada siapa yang boleh mengampunkan dosa yang dulu-dulu tu, hanya saja Allah. Kita masih kerja lagi. You all baru 40, 30, nantilah you dah 67, 68. Nak berdiri qiyam tarawih, nak cari kerusi. Sekarang orang pandai dah. Kenapa tak bawa sejadah? Saya sembahyang duduk kerusi, kata dia. Guard ada kat luar, kan? Dia tak bawa sejadah, kan? Tak boleh masuk, tak ada bawa sejadah, tak boleh masuk. Kenapa pula tak boleh masuk? Saya sembahyang pakai kerusi. Takkan saya nak bawa kerusi, kata dia. Kerusi ada kat dalam. Lepas dia masuk. Dah pandai dah. Dah cerdik orang ni, kan? Baik, habis cerita tu. Jadi dah sampai nak hadap Allah pun cengelat lagi. Cakaplah lupa, kan? Yang guard tu pun satu. Pakat patutlah, kan? Baik, habis cerita tu. Kemudian walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Lagi 5 minit, 7 minit pukul 2. Dah Allah kata yang dulu-dulu sudah aku ampunkan. Seperti mana dalam surah Ghafir ayat 1, ayat 2, ayat 3. Allah kata aku dah ampunkan. Walam yusirru ma fa'alu. Dah kau jangan ulang lagi perangai lama. Koja lama tu kata orang Perak, ya. Jangan kau ulang lagi. Walam yusirru ma fa'alu. Kerana apa? Kalau kau ulang juga segala-gala yang kau lakukan dulu tu, sedangkan kau tahu benda tu berdosa. Walam yusiru, jangan sama sekali kau ulang ala ma fa'alu, perkara-perkara yang dah kau buat zaman muda kau dulu tu. Aku dah bagi semua. Itu kita nakkan husnul khatimah. Jadi saudara, di bulan Ramadan, ya, Allah tengok hati. Dalam Al-Quran Allah kata, ya, Allah tak tengok harta, tak tengok rupa, Allah tengok hati. Ya, apabila bertemu dengan Allah nanti, ya, Allah hanya lihat hati. Allah tengok hati orang yang qalbin salim. Ya, Allah tak tengok benda-benda lain. Ya, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi kita ni, ya, kesudahan dia, ending kita bertemu dengan Allah. Anak kita, harta kita yang Allah bagi tu, okey. Itu aku dah bagi dah. Siapa yang jaga, siapa yang jalankan tugas, yang ikut perintah aku, ikut cara aku, okey. Aku tak, itu tugas kamu. Tapi kau datang bawa qalbin salim, hati yang salim, yang sejahtera. Jadi sebelum kita berpisah, ya, sempena bulan Ramadan, saya nak sama-sama kongsi, jadikan pendinding. Bulan Ramadan ini pendinding. Nabi SAW kata, ya, Ramadan ini pendinding. Ya. Jadi pendinding kita ada dua. Secara makrifah, ya, kita ni disuruh memiliki pendinding daripada tipu daya syaitan, dari tipu daya orang jahat, tipu daya nafsu sendiri. Ya. Bangun pagi, lazimnya kita diajarkan membaca ayatul kursi. Siapa yang baca 3 ayat daripada surah Ghafir, Hamim, ayat 1 tu huruf, ayat 2 dan ayat 3. Ya, ayat yang kedua, tanzilul kitabi minallahil azizil alim. 1. Itu kena hafal, ingat surah Ghafir atau surah Mukmin. Lepas tu Ghafiridz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqab zit tauli.
Kemudian Allah nyatakan lagi selepas zitauli, la ilaha illa huwa ilaihil masir. Habis. Sambung dengan ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Para sahabat ada yang bertanya, nak baca berapa kali? Ya, boleh baca 1 kali, boleh baca 3 kali, boleh baca 7 kali, ikut kapasiti keupayaan masing-masing. Terutama perempuan. Dulu saya ceritakan macam mana fadilat kelebihan ayatul Quran. Jadi Ramadan Karim ya, dengan Al-Quranul Karim, ni dua benda yang sentiasa ya, tak berpisah. Jadi bulan Ramadan kita banyak, mulut kita banyak baca Quran. Bulan Ramadan mata kita banyak tengok Al-Quran. Tangan kita banyak pegang Al-Quran. Telinga kita banyak dengar Al-Quran. Kaki kita menuju tempat yang ada Al-Quran. Saudara, perut kita isi apa nasihat daripada Al-Quran. Saudara, inilah Ramadan. Inilah tarbiyah bulan Ramadan. Jangan sampai berlalu 30 hari, 30 malam Lailatul Qadar, kita macam tu juga. Jangan. Minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, jadikanlah aku ya, orang yang kau sucikan hatinya. Jadikanlah aku orang yang terpimpin, terdidik dengan bulan Ramadan. Seperti Nabi kata, syahrul mubarakun, yaitu syahrul mubarakun, bulan yang penuh keberkatan untuk kamu. Nabi kata, bukan untuk orang Arab saja, untuk umat dia. Sampailah kat kita ini. Jadi mudah-mudahan kita bercakap dengan anak-anak bermula bulan Ramadan, ya, suara yang rendah dengan kawan suara yang rendah, ya, kemudian seterusnya sampai bulan-bulan yang lain. Inilah pengajaran yang boleh kita dapat ya, kalau betul-betul kita menghayati bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi jam bunyi loceng dah untuk kita berhenti. Saya sampai di sini dulu. Mudah-mudahan yang baik itu datang dari Allah. Ya, kesilapan, kelemahan saya mohon minta maaf. Saya ucapkan selamat berpuasa, selamat jaga 8 anggota tadi. Kemudian sama-samalah kita mengingatkan Ramadan Karim. Kita jawab Allahu Akram, bukan Allahu Akbar, tapi Allahu Akram. Mulia Ramadan, Allah lebih mulia. InsyaAllah kita akan dapat rasa nikmat lazatnya berada di bulan Ramadan walaupun perut lapar. Masa pendek, kalau tidak saya bawa tuan-tuan ya, rakan-rakan muda ni ya, bagaimana Rasulullah menakluki Tabuk dan mengalahkan Hercules ya, yang banyak tenteranya. Nabi bawa 30,000 tentera bersama dengan 10,000 kuda perang ya. Nabi, kawan-kawan contribute, berkorban. Ini tak sempat. Tapi kalau ada masa yang lain, inilah bulan Ramadan, bukan bulan bermalas-malas, bukan bulan berletih-letih, tidur, makan, waktu makan, tidur. Sekarang ada orang kata tidur pun dapat pahala. Itu hadis tu masih diragui kan. Banyak nak, kalau tidak Nabi tidur je lah, kalau tidur dapat pahala kan. Jadi kena semak ya, apa-apa pun kena semak, kena pastikan. Bulan Ramadan memang penuh keberkatan, tapi tak sampailah tidur je, banyaknya tidur kemudian tak buat apa-apa. Bukan. Bulan Ramadan bukan bulan yang menurunkan kualiti kerja, bukan bulan yang menurunkan kualiti penghidupan, tidak. Kerja macam biasa, slow sikit memang adat, kita letih waktu mula-mula, lepas tu kita elok semula. Sehingga bertemu ya, kita sama-sama tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kuat-kuat kita baca qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Sekian, wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.